Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati tuan pengacara majlis pada pagi ini, yang berbahagia Tuan Nazir dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang sama-sama hadir pada pagi ini untuk membuktikan cinta dan kasih sayang kepada Nabi SAW. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menambah eratkan hubungan persaudaraan sesama kita dan juga menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Ya tuan-tuan, tujuan ceramah Maulidur Rasul ini dibuat di mana-mana, tidak lain tidak bukan ialah untuk menambahkan kepahaman masyarakat terhadap sunnah Nabi SAW, menambahkan lagi kecintaan masyarakat terhadap baginda Nabi SAW. Ya tuan-tuan, kita nak tambah cinta, kita nak jadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat yang betul-betul tulen cintanya. Setiap cinta perlukan bukti, barulah cinta itu cinta sejati. Bukan sekadar di bibir meniti, tapi hakikat yang terselah hanyalah benci. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini yang kita tak nak. Apabila sambutan Maulidur Rasul, kita menyatakan cinta, tapi hidup kita jauh daripada Nabi. Apa yang Nabi cakap kita tak ikut, apa yang Nabi larang, yang tu yang kita buat. Itu bukan cinta. Sebab itu pagi ni kita nak berbicara soal cinta, bicara soal cinta, dan bagaimana kita nak buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, salah satu cara yang ulama-ulama kita anjurkan, kita nak menambahkan kecintaan ni, kita buatlah sambutan Maulidur Rasul ini. Tapi saya nak sebut dulu awal-awal tuan-tuan, kita sambut maulid, tapi bukan maulidnya yang kita nak raih. Kita nak raih mauludnya. Ni tuan-tuan, kita sambut maulid bukan untuk maulidnya, tapi untuk mauludnya. Apa dia pula tuan-tuan? Maulid ni bahasa Arab artinya hari lahir. Maulud yang dilahirkan. Kita sambut hari ni bukan nak raih hari. Hari ni kita tak raih sangat, kita nak raihkan nabinya tuan-tuan. Kita nak ingat Nabi, bukan nak ingat hari sangat. Tapi hari ni digunakan untuk ingat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak sebut awal-awal muqaddimah. Kita jangan jadi seperti mana sebahagian masyarakat Arab dahulu. Mereka ini sambut hari lahir Nabi, tapi Nabi mereka tak sambut. Mereka sambut hari lahir Nabi. Masa Nabi dilahirkan, Allahu Akbar, ramai-ramailah pergi peluk. Ini anak saudara aku, kata Abu Lahab. Tata kenal Mr. Abu Lahab, pakcik Nabi. Tuan, masa Nabi dilahirkan, dia peluk Nabi. Dia bawa Nabi tunjuk ke orang, tengok comel tak anak saudara aku ni kan. Tuan-tuan, dia buat kenuri. Allahu Akbar, hebat dia. Kenuri bukan sembelih kambing, bukan jamu roti canai. Tuan-tuan, dia sembelih unta. Allahu Akbar. Kemudian dia buat apa? Disuruh supaya hamba dia nama Suwaibatul Aslamiyah untuk menyusukan Nabi. Kan tuan-tuan baca kitab Berzanji.
wa arda'athu ummuhu ayyama summa arda'athu Thuwaibatul aslamiyatil lati ataqaha amalah bibusyra. Pernah dengar tak tuan-tuan? Macam pernah aku dengar tapi di mana ya tuan-tuan? Kami dulu masa kecil-kecil, antara hiburan kami di kampung musim Maulidur Rasul ini, hiburan kami ialah baca kitab berjanji ya. Itu budaya kampung kami lah di Kedah dulu kan. Saya lahir di pondok, lepas tu balik duduk di kampung. Budaya orang kampung kami ni, hiburan dia ialah masuk musim Maulid Nabi ni, itulah hiburan dia tuan-tuan. Dulu mana ada nasyid, dulu mana ada Hindustan, tak ada TV, tak ada tuan-tuan tengok apa wayang, tak ada. Kita tengok apa? Kita tengok kitab berjanji, orang tarik lagu kan. Itulah tuan-tuan hiburan kami. Allahu Akbar. Jadi kita pun dengarlah Tok Bilal, Tok Siak baca ya, wa arda'athu ummuhu ayyama. Nabi ni disusukan oleh maknya hanya beberapa hari sahaja. Lepas tu susu maknya kering, tak cukup. Lalu disusukan pula oleh Suwaibatul Aslamiyah, hamba kepunyaan Abu Lahab. Kenapa disusukan? Sebab hamba Abu Lahab ni dia suruh menyusukan anak saudara dia, dan dia merdekakan Abu Lahab ini. Abu Lahab ni merdekakan Suwaibah ini kerana seronok gembiranya dengan kelahiran Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Abu Lahab dia sambut hari lahir Nabi, dia merdekakan hambanya. Dia suruh hambanya menyusukan Nabi. Kita kadang-kadang ya, kita sambut Maulid Nabi, tapi anak kita tak suruh orang yang bernama Suwaibah susukan. Kita suruh guru susukan, Fern susukan, everyday ever ready susukan. Itu tak ikut tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang di bandar ni lagilah kan, budak-budak baru lahir mak tak bagi susu. Sebab apa? Payah dia kata kan. Padahal boleh aja perah bubur dalam peti air kan. Tak nak, dia kata I nak bagi mudah. Dia pun carilah Fern, apa Dash Lady lah apalah kan. Sebab tu budak-budak sekarang, saya tengok dekat sekolah lah, kadang-kadang kan, bila kita marah dia atau kita suruh dia, dia suka merengus. Oh kan, jangan marah dia sebab mak susu dia nama Dash Lady tu. Kadang-kadang anak kita perasan tak? Mina tolong mak angkat baju. Dia bunyi mak susu dia tu tuan-tuan. Orang Arab dulu dia tak bagi, dia bagi orang namanya Suwaibatul Aslamiyah. Abu Lahab dia merdekakan Suwaibah ni kerana seronok dengan kelahiran Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi Abu Lahab ni tuan-tuan jangan tiru dia. Dia sambut Nabi masa baby. Masa Nabi jadi Nabi, dialah orang yang paling kuat lawan Nabi. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW panggil adik-beradik dia supaya berkumpul. Panggil jiran-jiran dia, rakan-rakan dia berkumpul di Bukit Safa. Nabi pun naik atas bukit. Nabi pun kata, ya, ara'aitum, apa pandangan kamu kalau aku bagi tahu annal aduwa musahibukum, kalau aku bagi tahu bahawa ada musuh nak serang kamu pagi besok, atau sadiqunani, agak-agak kamu nak percaya tak ke aku? Maka orang ramai kata percaya. Abu Lahab kata percayalah kan. Kalau zaman sekarang kata gua percaya lu lah kan, gua percaya lu lah. Oh percaya. Kamu kan al-amin, kamu kan orang baik. Allahu Akbar tuan-tuan. Masing-masing pakak kata kami percaya. Nabi test lagi, kalau aku bagi tahu musuh nak serang kamu petang, percaya? Percaya. Takkan nak tak percaya? Kamu ni kan orang yang al-amin, orang yang tak pernah temberang, al-amin, amanah, apa semua. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila Nabi cakap dia Nabi,
Nabi kata, inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku nak bagi tahu ni, kata Nabi, aku ni rasul, nadhir. Kita orang Melayu nadhir, nazir masjid lah tuan-tuan ya. Nadhir, Nabi ni basyiran wa nadhira. Tugas Nabi ni basyiran wa nadhira. Basyir ni makna bagi tahu berita gembira siapa yang masuk Islam, siapa amal Islam akan masuk syurga, tu namanya basyira. Nadhira, peringatan siapa kafir, siapa musyrik, siapa jahat, siapa fasik masuk neraka. Aku nak bagi tahu ni, aku rasul yang diutuskan oleh Allah nak bagi peringatan kepada kamu bahawa kamu ni baina yaday azabin syadid, kamu akan berdepan dengan azab yang pedih kalau kamu masih sembah berhala, kamu masih lagi syirik, masih lagi fasik. Tuan-tuan tahu apa jadi masa tu? Bangun Mr. Abu Lahab, dia kata, tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Padahal dia sambut maulid tadi, tapi bila sampai waktu Nabi jadi Nabi, dia maki Nabi. Tuan-tuan jangan tiru macam Abu Lahab. Ya tuan-tuan, tiru macam ramailah orang lain. Saidina Abu Bakar As-Siddiq masa Nabi tuan-tuan jadi Nabi, dia orang pertama sahut panggilan Nabi. Orang pertama Nabi cakap saja dia rasul, Saidina Abu Bakar kata, amantu billah, amantu bik, aku beriman dengan kau. Macam Sayyidatuna Khadijah, orang pertama beriman dari kalangan wanita. Orang perempuan, ikon orang perempuan yang paling hebat siapa? Siti Khadijah. Ya, ada satu hari cerita Nabi ni, cerita Nabi. Satu hari Sayyidatuna Aisyah cemburu. Dia cemburu sebab Nabi layan adik ipar dia, adik kepada Khadijah datang rumah. Khadijah dah wafat dah meninggal dah. Tapi bila tengok adik ipar dia datang tu, adik ipar dia laki-laki, tapi dia tengok orang perempuan dia cemburu. Cemburu ni memang trademark orang perempuan. Kalau dia tak cemburu, itu robot namanya. Dia bukan perempuan. Kalau bini tuan-tuan tak cemburu, tuan-tuan kena pergi check lah, bateri rosak ke apa, tak tahulah. Kan? Sebab apa? Orang perempuan mesti cemburu. Sayyidatuna Khadijah ni tuan-tuan dah wafat dah. Sayyidatuna Aisyah bila tengok Nabi, tengok saja adik Khadijah datang, muka Nabi berseri-seri. Nabi pun tuan ambil air hidang kat adik ipar dia, kan duk sembang. Maka bila adik ipar dia balik, Sayyidatuna Khadijah kata, tu ingat kat Khadijah lah tu. Kan cemburu. Dia kata apa? Dia kata, mana lebih baik ya Rasulullah, rumput muda dengan rumput tua yang dah dimakan kambing? Dia buat perli main rumput-rumput pula tuan-tuan. Dia kata, mana lebih baik, rumput muda ke rumput yang dah tua dimakan kambing? Artinya Sayyidatuna Khadijah tu kahwin dengan Nabi dah tua, lepas tu dimakan kambing, janda pula. Dia perli kan. Nabi marah. Nabi kata, wallahi demi Allah, ma abdalani Allahu khairan minha, Allah tak pernah bagi kepada aku satu isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Kamu memang muda lawa, tapi isteri yang terbaik Khadijah. Sebab apa dia terbaik? Amanat bi iz kafara biyan nas, dia beriman dengan aku sewaktu mana orang ramai kafir tolak ajaran aku, dia orang pertama beriman tau. Itu Khadijah. Lagi anfaqat lima laha idh harramani nas, dia belanjakan harta dia yang begitu banyak, beli hamba nu, berdekakan hamba ni, ambil bagi makan orang miskin sana miskin sini, habis harta dia untuk perjuangan agama. Dan Allah bagi daripada rahimnya, itulah keturunan ahlu bait aku. Allahu akbar, hebat kan tuan-tuan. Tapi saya nak cerita apa? Ni, orang yang seperti Khadijah ini yang kita kena follow. Sambut hari lahir, kita akan terus sambut ajaran Nabi. Sampai bila-bila Khadijah kata, anda kata kalau sekiranya tulang belulang aku ni laku, boleh dijual untuk perjuangan, maka kamu ambillah tulang belulang aku ni untuk perjuangan kamu, wahai suamiku. Allahu akbar, hebatnya tuan-tuan. Nak ringkas ceritanya, sahabat Nabi seperti Saidina Umar, seperti Saidina Osman, seperti Saidina Ali, mereka ini sambut Nabi bila Nabi jadi Nabi, beriman dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi. Inilah tujuan kita sambut maulid Nabi ni.
Kita nak sambut hari bukan kerana harinya, tapi kerana nabinya. Ya, kita nak ingat nabi bukan hari ini saja, tapi sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita nak jaga Islam yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita sebut Maulid Nabi ni, tujuan dia nak bagi sayang kepada Nabi SAW. Nak tunjuk sayang dan cinta kita kepada Nabi. Maka sebab tu ulama-ulama ni dia telah gariskan kepada kita beberapa amalan yang bila kita buat amalan-amalan, insya-Allah sayang kita kepada Nabi tu makin lama makin kuat. Ada beberapa amalan, ya tuan-tuan. Satu hari seorang sahabat Nabi tanya kepada baginda Nabi SAW, kenapa Nabi suruh puasa pada hari Isnin? Kenapa Nabi suruh puasa hari Isnin? Tuan-tuan, ada setengah orang dia kata sahabat Nabi ni tak ingat Maulid Nabi pun. Kita ya dia kata orang Melayu ni. Orang Melayu je ya sambut Maulid Nabi, Arab tak sambut dia kata. Ngarut tuan-tuan. Sahabat Nabi bukan macam orang Melayu sambut setahun sekali. Dia hari-hari sambut Nabi. Sahabat Nabi hari-hari. Dia dengan mereka kan. Ada orang tanya, sahabat Nabi sambut? No. Dia nak buat apa sambut hari kalau Nabi ada depan mata? Macam tuan-tuan lah. Bini ada kat rumah hari-hari. Nak buat apa nak raikan ulang tahun perkahwinan? Bini dia ada depan mata. Hari-hari lah raikan. Betul tak tuan-tuan? Orang kita pelik. Tunggu tahun sekali, masa tu baru tak bergaduh. Dia kata, yang ingat tak hari ni anniversary perkahwinan kita ya, esok jangan gaduh tau. Kan? Hari lain kita gaduh, hari anniversary kita tak gaduh. Kan pelik tuan-tuan. Kita raih bini ke nak raih harinya? Raih bini lah, nak raih suami ke nak raihkan harinya? Sebab tu tuan-tuan, baik, sahabat Nabi ni mereka tak sambut hari Nabi sebab apa? Nabi ada depan mata, nak buat apa sambut hari? Sambut Nabi lah. Tapi ada satu cerita sahabat Nabi tuan-tuan, Nabi suruh puasa pada hari Isnin. Lalu Nabi tanya, kenapa puasa hari Isnin? Kenapa tak hari Selasa? Kan? Kenapa tak? Maka jawab Nabi ni hadis sahih Muslim. Hari Isnin ni hari itulah aku dilahirkan. Sahabat Nabi ni mereka naik tuan-tuan hari-hari Nabi dah puasa. Kenapa ayah puasa Isnin? Dan hari itu yang pertama diturunkan kepada aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, ulama kata bila kita sambut Maulid Nabi ni, cara kita nak tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi, sunat hari Isnin, nak ingat Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Lagi ulama kata sebagaimana dulu Abu Lahab pernah sembelih seekor unta, kita orang Islam lagilah patut bersedekah lebih daripada Abu Lahab. Bila sambut hari lahir Nabi ni, kita perbanyakkan sedekah. Kan tuan-tuan? Dulu-dulu ulama dulu dia anjurkan bila sambut Maulid masak bila sambut dulu dia buat gula-gula tuan-tuan, bagi kat budak-budak gula Nabi, ingat hari lahir Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambut Maulid Nabi ni, buatlah program-program ceramah, qasidah dan sebagainya supaya cerita kisah Nabi. Orang Melayu dulu-dulu tuan-tuan, dia tak banyak buat ceramah. Dulu sambut Maulid Nabi, dia baca kisah Nabi tapi bahasa Arab. Kitab berjanji itu kisah Nabi lah tuan-tuan. Ya, kitab berjanji itu ditulis oleh ulama dulu dalam bahasa Arab, ringkasan dalam bentuk syair. Ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih.
Tapi sayangnya orang Melayu tuan-tuan, dia reti baca je, dia tak reti cerita apa. Oh kan dulu-dulu zaman dulu ni, kalau tidak kita ringkasan tu dah bagus dah tuan-tuan kan. Cerita Nabi ni dalam tu dah ada padat dah, daripada qasidah, burdahnya, qasidah berzajinya ada, dah padat dah kan. Baru ni saya tengok tuan-tuan, ada di negara Arab dia buat pertandingan, dia panggil musabaqah madhin Nabi. Musabaqah puji Nabi, ya, puji Nabi. Puji Nabi. Maka ada satu orang Johan Indonesia, orang Indonesia, dia baca qasidah tu lah, dia baca kitab qasidah burdah tu, Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammad itu adalah ketua ataupun pemimpin kepada dua golongan yang ditaklifkan daripada jin dan manusia. Tu cerita Nabi lah tu tuan-tuan. Kita berjanji kan dulu-dululah. Jadi tuan-tuan, pembacaan kitab dan perterjemahan supaya kita tahu cerita Nabi Sayyidina Muhammad. Lepas tu sekarang kita ubah, kita top up dengan forum, ya, kita top up dengan ceramah kan, dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan, tujuan dan matlamat dia ialah untuk kita mendekatkan diri kita dengan baginda Nabi SAW dan menambahkan kepahaman kita kepada perjuangan baginda Nabi SAW. Baik tuan-tuan, balik cerita kita tadi, tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan, tak sebut maka tak cinta, tak ikut pun tak cinta. Apa tanda kita sayang kepada Nabi? Ibu-ibu sayang Nabi tak? Ibu-ibu sayang Nabi tak? Sayang Ustaz, alhamdulillah. Sayang suami tak? Sayanglah juga Ustaz, alhamdulillah kan. Bapa-bapa sayang Nabi tak? Sayang, alhamdulillah. Bapa-bapa pernah tak kata kat isteri, I love you my darling? Tak pernah. Orang laki-laki susah nak sebut I love you my darling. Zaman kita jadi boyfriend, gila friend dulu rajin enggak kan? Dah jadi bapa susah nak sebut pula kan. Cinta ni tuan-tuan perlu diungkapkan. Cinta ni tuan-tuan kena cerita, kena bagi tahu. Ayang kan, saya panggil bini saya ayang. Orang Kedah tuan-tuan, dia panggil bini dia kalau baru kahwin sayang. Kalau baru kahwin sayang, tu baru kahwin sayang ya sayang itu baru kahwin. Kalau dah anak satu anak dua, dia dah buang S ayang. Tu orang Kedah punya perangai. Tak tahu Cik Imam Kedah ke kan? Bukan. Mana orang Kedah sini? Ayang ayang tu maknanya dah kahwin lama, ada anak satu dua dah. Lepas tu kalau anak dah makin ramai, dia dah buang S, dia buang E, tinggal yang kopi cawan. Kan, yang itu maknanya dah kahwin lama lah tu. Tapi kalau dah banyak anak lagi, mohang. Tu mohang tu kira dah mohang mai kopi cawan. Bini pun respon dahsyat, pohang ke darah kuat. Habis tuan-tuan, sudah kurang kasih dan sayang. Jadi sebab tu kita kena pamerkan, intonasi tu kena gambaran sayang tuan-tuan kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu cerita sayang bini, sayang suami. Sayang Nabi nak buat macam mana? Sayang Nabi banyak benda kena buat. Saya nak bagi kata kunci ibu-ibu ya. Ibu-ibu hafal balik, nanti cakap dekat suami, cakap dekat anak, abang, kalau abang sayang kepada Nabi kena tunjukkan bukti. Apa dia? Saya bagi kata kunci SAYANGKU, sayangku. Itu kata kunci dia. Apa kena buat? S, selawat selalu kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pepatah Arab menyatakan, man ahabba syai'an aksara min dhikrih. Sesiapa yang cinta kepada sesuatu itu, dia banyak sebut sesuatu itu. Orang cinta mancing, orang sayang mancing,
Orang kaki ikan ni tuan-tuan, cuba sembang dengan dia. Oh, dia cerita ikan terlepas. Semalam besar ni terlepas, dia kata kan. Minggu depan besar ni pula terlepas. Dia duk cerita ikan terlepas ya tuan-tuan. Sebab cinta kepada ikan terlalu dahsyat. Ni geng cinta bola. Oh, geng cinta bola tuan-tuan, Allahu Akbar. Pencinta Manchester United. Oh, dia punya sedihnya tuan-tuan bila kena belasah kan. Saya pun tak tahu siapa menang bola sekarang pun, saya pun tak ambil tahu sangat tuan-tuan. Tapi geng bola ni, oh, dalam Facebook tu keputusan tuan-tuan, apa English Premier League tu, dia boleh update tuan-tuan, jangan main. Dia boleh tengok secara langsung walaupun pukul 3 pagi. Sebab dia sayang bola kan. Dia sembang bola. Dia sembang pula, dia boleh ulas. Sebab manusia ni perangai dia gitu. Kalau dia sayang kepada sesuatu, dia akan ulang-ulang tanpa jemu. Kita sayang kat Nabi, kenapa kita jemu nak berselawat kepada Nabi SAW? Jangan hari ni je selawat. Hari-hari kena selawat. Banyak mana? Sebanyak mungkin. Ibu-ibu duduk kat dapur sambil masak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sambil masak tu, Allahu Akbar. Ini sambil masak duk menyanyi. Dah lah tak sedap. Masuk air liur pula. Air nasi goreng, air bubur, air kacang. Oh, bersembur air liur. Kena pula air liur dia tu ada COVID. Habis satu keluarga. Astagfirullahalazim. Ibu-ibu selawat. Selawat jadi syifa. Selawat jadi penawar. Bayangkan, tiap-tiap kali kita masak 10 selawat masuk dalam nasi. Goreng ikan 10 selawat masuk dalam ikan. Tak berkat rumah tangga. Nabi kata, man salla ala salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa selawat pada aku 10 rahmat, dia basuh nasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 rahmat masuk dalam nasi. Allahu Akbar. Tu baru satu kali 10 rahmat masuk. Kadang-kadang kita pelik, kita masak suami tak suka makan. Kita masak lagi gaduh suami isteri. Lagi masak, lagi degil anak. Cuba cek, apa pasal pula kan? Pasal apa pula ustaz? Saya masak, lagi suami tak nak makan. Muntah pula. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang boleh jadi barakahnya hilang. Kan kita duduk masak sambil beletih. Orang tua ni, orang ada masak sedap-sedap, tak dimakannya. Amboi, penat. Teman memasak. Kan? Contohnya lah, Allahu Akbar. Ibu-ibu ada macam tu. Selawat ke beletih masa masak? Ibu-ibu kan, Allahu Akbar. Banyakkan selawat kepada Nabi kan. Nak bancuh air, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru tak stres. Sekarang kita hidup zaman pandemik, endemik ni tuan-tuan, banyak orang stres tau. Ada orang tengok muka suami, lagi tengok lagi stres. Ada orang dia kata, ustaz saya duduk seorang-seorang, kurang sikit stresnya. Tengok muka bini stres lagi. Bini menyentreskan. Itu yang bini nak menyenterikakan tu. Sebab dia menyentreskan. Dia kata astagfirullahalazim tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada masalah apa pun, selawat banyak-banyakkan. Banyaklah kelebihan selawat ni tuan-tuan. Jadi sayang kita selawat. Sambil kaya basikal nak jalan kaki datang masjid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya puji ada satu orang pelakon tuan-tuan. Dalam filem dia seorang je berani selawat banyak. Tata kenal tak pelakon tu? Ada satu orang pelakon dalam filem dia seorang je yang selawat banyak dalam filem. Siapakah dia? Pelakon lama, meninggal dah tuan-tuan. Agak-agak. Kalau tuan-tuan peka, siapakah dia? Tak perasan ya? Ibrahim Pendek dalam Labu Labi tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kali tuan-tuan kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini nak selawat selalu payah kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tanda kita ni tak rasa jemu. Kadang kita buat lagu, kadang kita tak buat lagu kan. Dua-duakan anak duduk dalam buai. Tuan-tuan, kalau ada anak, sekarang tak ada anak, cucu kan. Masukkan cucu dalam buai.
Saya dulu anak sulung saya meninggal, tak sempatlah nak jaga. Anak nombor 2, saya bila dah anak nombor 2 beli buai. Beli buai. Bila beli buai tiap-tiap kali anak nak tidur ni jadi susah juga nak bawa ke hulu kilir pergi ceramah kan. Anak nak tidur dalam buai. Lama-lama anak nombor 2, nombor 3 semua tak ada buai dah. Kalau anak nak tidur, letak atas riba, letak atas bau, selawat. Kan? Zikir, Allahu Akbar. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kadang-kadang anak tak tidur lagi, bapa tidur dulu. Alhamdulillah berkatnya tuan-tuan. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua tuan-tuan, orang sayang dekat Nabi, amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Tuan-tuan, mari kita buat postmortem, muhasabah. Dari pagi tadi sampai malam, berapa sunnah Nabi kita dah buat? Sunnah Nabi ni tuan-tuan, apa saja yang disuruh oleh Nabi itu sunnah. Apa yang dibuat oleh Nabi itu sunnah. Sunnah ni ada sunnah yang wajib, sunnah wajibah. Macam solat 5 waktu tu sunnah Nabi. Tuan-tuan ingat sunnah siapa-siapa? Tak, sunnah Nabi solat 5 waktu ni. Nabi tu yang fardu ain, wajib semua orang kena buat kan. Nabi tuan-tuan, bila sebut, saya cerita fardu dulu, solat fardu dulu. Nabi kalau solat fardu ni tuan-tuan, yang pertama sekali, ada tak Nabi solat lambat? Ada tak Nabi solat asar pukul 6? Ada tak Nabi solat subuh pukul 7? Ada sekali. Solat subuh pukul 7 sekali dalam medan perang. Sahabat Nabi perang, bila pergi perang, masa tu mereka bermusafir kan. Jadi tidur tuan-tuan, malam tu letih sangat. Lepas perang ni masing-masing pakat tidur, sampai guard yang jaga tu pun tertidur. Sehingga akhirnya bila pagi tu tiba-tiba dah cerah, tak cahaya matahari menyinari kemah-kemah, para sahabat terkejut. Sahabat panik, ya Allah, ya Rasulullah, Allah binasalah kita hari ni. Kenapa? Subuh dah lepas. Sahabat Nabi panik tuan-tuan. Kalau terbangun pukul 7 lebih, panik dia. Kita, panik biasalah ustaz. Ini kira okey. Biasa pukul 8. Astagfirullahalazim. Kita teruk betul tuan-tuan kan. Panik sahabat Nabi kan. Terus pergi kat kemah Rasulullah. Nak buat macam mana ya Rasulullah, ni dah lewat dah ni. Nabi kata, Bilal bangun azan. Sahabat yang mana ada air ambil wuduk, yang tak ada air ambil tayamum, solat. Kan tuan-tuan, sekali tu je. Itu pun nak menunjukkan bagaimana kalau terbangun lewat, bukan hari-hari kan. Nabi kata rufi'al qalam, dia angkat qalam, tak berdosa daripada umat aku, anin naim hatta yastaiqiz, daripada orang yang tertidur sampai dia terjaga. Bila terjaga, cepat-cepatlah solat. Tapi Nabi tuan-tuan, dia tak solat lambat. Kita kena tirulah, itulah sunnahnya. Solat bangun awal kan. Solat, Nabi solat berjemaah ke seorang? Nabi solat berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Itulah sunnahnya. Nabi kalau datang ke masjid, Nabi pakai apa? Nabi tuan-tuan, nombor 1, Nabi akan bersugi. Kita ada tak sugi? Lepas ni tuan-tuan cari sugi. Kayu sugi itu sunnah Nabi. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalaulah tidak kerana bimbang membebankan umat aku, akan kuwajibkan bersugi tiap-tiap kali nak pergi masjid. Sunnah tuan-tuan kan. Ambil lah tuan-tuan sunnah. Kita ambil yang mana boleh buat. Senang, simple. Sunnah Nabi tu mudah kan. Kita ambil kayu sugi. Kata pagi-pagi tadi ustaz, saya lupa kayu sugi, saya tak bawa. Saya beruh gigi. Kira dah tu. Beruh gigi nak datang masjid, itu kira sunnah lah tu. Niat kan. Aku beruh gigi ni sebab Nabi suruh beruh gigi, bagi wangi, bagi tak busuk mulut aku kan. Apa yang kita buat, yang Nabi suruh, yang Nabi buat, kita niat nak ikut Nabi. Nabi tuan-tuan, maka itu namanya amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Nabi kalau datang masjid, Nabi pakai apa? Nabi pakai jubah. Kita cubalah pakai jubah ni. Yang kita pakai jubah ni tuan-tuan, bukan sebab kita ikut Pak Arab. Ada orang kata jubah-jubah ni bukan sunnah, ini Pak Arab. Tuan-tuan, kita bukan ikut Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang kita ikut yang Nabi pakai kan. Nabi pakai jubah, kita niat pakai jubah, nak ikut Nabi, dapat pahala tuan-tuan. Tapi bukanlah yang wajib, itu sunat. Kalau tuan-tuan ada seluar jin tutup aurat, kena solat, silakan
Tapi tak dapatlah pahala pakai jubahnya, tambahan ekstra. Nabi tuan-tuan bila datang masjid, Nabi pakai minyak wangi, kan? Ambil minyak wangi sapu, jangan bagi busuk ketiak. Contohnya, Nabi kalau datang masjid, Nabi pakai serban. Serban Nabi kadang-kadang Nabi belit macam ni, kadang Nabi selubung, kadang Nabi tak atas bau. Mana-mana yang mudah pakai, tuan-tuan kan. Tahu saya ustaz tak berani pakai, ada orang tak berani pakai serban. Kenapa? Takut bila tu imam tak datang ditolak jadi imam. Itu antara alasan. Jangan main-main. Dia seorang pada serban tak tolak dia, tuan-tuan kan. Kampung saya pernah berlaku, tuan-tuan, pernah berlaku. Dia ni Pak Haji ada serban, kan? Pak Haji pakai. Jadi orang panggil makan kenduri. Kebetulan hari tu saya tak ada, tu imam tak ada. Jadi bila tuan-tuan dia ada, ni Haji ada. Dengar Haji ada, imam tak ada, jatuh serban bawah, tuan-tuan, dia bagi jatuh. Allahu akbar, jangan main-main. Ada orang takut, tak apa. Sunnah Nabi solat berjemaah, kan. Kita tak berani pakai, jangan pakai, kita pakailah kopiah, kan. Tak ada kopiah kita singgah masjid, silakan, yang penting solat, kan. Jaga saf, jaga ni, insya-Allah takat mana mampulah, tuan-tuan, kan. Senang, amalkan apa yang Nabi suruh dalam kehidupan. Sunnah ni cerita panjang, tapi kita kena fikir apa yang Nabi buat kita semangat nak buat. Itu tanda sayang sahabat Nabi, tuan-tuan. Apa yang Nabi buat walaupun dia tak faham, dia nak buat. Ada satu cerita Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiap-tiap kali dia nak keluar daripada Madinah, dia akan lalu satu pokok tamar. Pokok tamar, tuan-tuan, satu kebun tamar. Orang kata, kenapa tak pergi sana? Jalan nak pergi situ. Tak, dia kata, aku tengok Nabi. Bila Nabi nak pergi mana, dia lalu kat sini. Aku nak ikut Nabi. Dia corner situ, baru dia pergi jalan ni. Allahu Akbar. Semata-mata pernah tengok Nabi buat, dia nak buat, tuan-tuan. Allahu Akbar, sahabat Nabi. Tuan-tuan, kita ni balik rumah, tuan-tuan, cuba cek balik. Berapa sunnah Nabi yang kita amalkan dalam hidup? Cara makan kita pun ikut alil punah waranah, tuan-tuan. Kita ni cara pakai ni pun kadang-kadang, ya Allah, tuan-tuan. Ada orang Islam di akhir zaman yang pakaian dia dengan orang kafir serupa. Kafir pakai baju ketat, sendat, padat, terangkat, nampak padat, dia sama je, astagfirullahalazim. Dan laki-laki ni datang ke masjid, masya-Allah, jubahlah hari Maulidur Rasul. Nanti esok di pagi dia sama dengan India sebelah pula, kan. Dek, kita serupa, dia katakan. Tengok ini sebelah pakai macam tu, dia pakai macam tu. Kadang-kadang kita tengok ada orang Islam basuh kereta, tengok belakang macam apek kata ayah. Wah, ingat lu apek lupa bukanlah, tapi kita selupalah, sama-sama seluar pendek mah, sama-sama losa kita kalau mati mesti satu neraka mah. Astagfirullahalazim. Kan pelik, tuan-tuan. Patutnya kita ni follow Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, SAY. Why apa dia, tuan-tuan? Why ni kita yakini ajaran Nabi. Jangan jadi macam Abu Lahab, dia sambut maulid Nabi tapi dia tak ikut Nabi, dia tak yakin dengan ajaran Nabi. Jangan jadi macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia, tuan-tuan, solat di belakang Nabi tapi dia tak yakin dengan ajaran Nabi, dia jadi bos munafik. Allahu Akbar. Orang sayang kepada Nabi ni dalam hati langsung, tuan-tuan, tidak ada curiga terhadap ajaran Nabi. Yakin kebenaran ajaran Nabi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita yakin dengan kebenaran Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi. Yakin dengan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi. Sekarang ni, tuan-tuan, ada gerakan untuk menggugah keyakinan umat Islam terhadap hadis-hadis Nabi pula, tuan-tuan. Gerakan anti hadis, kan? Dia nak menggoyahkan keyakinan kita terhadap sunnah, terhadap hadis Nabi. Dia kata hadis Nabi ni pun sahabat Nabi, riwayat sahabat tu pun gaduh sama dia, boleh pakai ke? Tuan-tuan, saya jumpa ada satu orang tulis dalam tulisan dia dekat Facebook, dia kata sahabat Nabi tu pun gaduh sama dia, boleh pakai ke? Astagfirullah, ni geng Syiah, tuan-tuan. Dia rantang, beraninya, tuan-tuan, mereka mempermain-mainkan sahabat Nabi. Beraninya mereka mempermain-mainkan ulama-ulama. Dahsyat ni, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, yakin apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kamu, pegang, ambil. Allahu Akbar. Dan apa yang Nabi larang, tinggal. Itu makna yakin, tuan-tuan, kan.
Sahabat Nabi sangat yakin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq contoh dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang Abu Lahab. Hari Nabi balik dari peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi balik Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, Abu Bakar tak ada pagi tu. Yang ada Abu Lahab dan geng-geng lain. Abu Lahab tanya, "Hei Muhammad, apa cerita malam tadi?" Nabi Muhammad pun ceritalah, "Malam tadi aku Isra' Mi'raj dari Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit." Allah, Abu Lahab kata, "Tican, ini peluang. Habislah lepas ni orang murtad." Dia kata, mesti orang tak percaya. Dia kata, "Muhammad, nak tak kamu cerita kisah ni sekali lagi? Aku nak panggil orang." Rupanya penganjur ceramah Isra' Mi'raj yang pertama Abu Lahab juga, tuan-tuan. Oh, dia panggil orang. Oh, cepat Muhammad nak cerita naik ke langit ni. Kan? Lepas Nabi Muhammad cerita, tuan-tuan, dia kata apa? Aku kata dah, Muhammad gila, kamu tak percaya. Kan? Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, ambil peluang ni. Kenyataan sidang akhbar, tuan-tuan, lama dah orang buat. Zaman dulu lagi eksploitasi, kan? Sebab orang yang lemah iman ni dia kata, "Ya ke? Boleh ke?" Lalu Abu Lahab ni cari, mana Abu Bakar? Hari ni aku nak goyahkan keimanan Abu Bakar. Dia pun cari, jumpa Abu Bakar. "Abu Bakar, kamu tahu tak Muhammad apa jadi kat dia?" "Apa jadi? Aku tak jumpa lagi dengan Muhammad hari ni." Muhammad, dia kata malam tadi dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Kamu percaya tak? Abu Bakar tanya, "Cerita ni kamu yang cerita ke Nabi Muhammad yang cerita?" "Muhammad lah cerita. Aku bagi tahu je. Kalau ini cerita daripada Nabi Muhammad, lebih dari ni aku percaya. Kalau ini cerita Nabi, lebih daripada ni aku percaya. Dia cerita tentang Allah, aku tak nampak Allah, aku percaya. Dia cerita tentang malaikat, aku tak nampak malaikat, aku percaya. Dia cerita azab kubur, aku tak nak masuk kubur, aku percaya. Dia cerita tentang kiamat tak berlaku, aku percaya. Dia cerita syurga neraka, aku percaya." Itulah keyakinan sahabat Nabi. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak ni. Kita nak bangkitkan yakin dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Lepas tu Nabi pesan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bi'ima kitaballah wa sunnati." Aku tinggal untuk kamu dua perkara. Andai kata kamu pegang teguh dengan dua-dua perkara ini, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Quran. Yakin penuh dengan Quran. Yakin dengan ayat Quran, hukum Quran, ajaran Quran. Tuan-tuan, kita sayang kat Nabi ni. Nabi kata, "Aku tinggal kepada kamu Quran." Dampilah diri dengan Quran. Bila tengok balik rumah ni, pegang Quran. Mau tengok apa tu? Pusaka Nabi nah. Ini duk cari pusaka geran tanah je, tuan-tuan. Mau tengok apa ni? Pusaka datuk engkau ni, harga tanah mahal ni, kan. Yang mahalnya Quran, pusaka Nabi. Itu untuk kita semua. Pegang Quran tu, baca Quran. Ibu-ibu rajin baca Quran ke baca koran pagi-pagi? Ya, Quran. Ini kadang-kadang kita kata sayang kat Nabi, pusaka Quran tu yang ditinggalkan oleh Nabi tak erti baca. Oh, baca Quran Iqra' sampai umur 60 duk baca Iqra' satu lagi. Abata aiu aiu. Tu sampai umur 60 duk aiu, kan. Allahu Akbar. Sungguh, tapi baguslah, saya tak kutuk. Ya, kalau orang nak mengaji Iqra' umur 60 silakan. Maknanya dia nak mengaji juga, kan. Ada saya pernah buat kelas di Shah Alam ni, tuan-tuan. Semua anak murid saya sama dengan anak murid Piramli, anak murid Cikgu Murni tu, tuan-tuan, kan. Sama, kan. Abang Ali tu ada, semua ada, kan. Kalau kelas tu riuh rendah sebab sampai huruf jim, nasib baik dia tak kata jin mata toncet, tuan-tuan. Lupa. Sungguh tak pernah mengaji, tak pernah. Pencen, lepas pencen baru nak mengaji. Alif, ba, ta. Yang ni tak ingat lah, ustaz. Tak ingat. Allahu Akbar. Ada satu pakcik ni, "Ustaz, saya menyusahkan ustaz ke?" "Tak, ngajilah pakcik sampai mati. Tapi dalam hati aku rotan pakcik ni, kan. Dalam hati lah geram, tuan-tuan, lupa. Dah tua dah baru nak mengaji. Tapi okeylah, alhamdulillah." Sungguh, tuan-tuan. Tapi kita sekarang ni ngaji, makcik-makcik, ya. Ini kadang-kadang, ya Allah, Quran tak reti baca, tak malu, tak rasa sedih. Kalau orang buat kelas Quran, kira sangat. Anak kita nak hantar kelas ngaji Quran,
Ustazah kata bayarlah sebulan RM50. Ustazah mata duitan. Inilah ustazah dunia zaman sekarang ni. Mata duitan. Apalah, Quran aja RM50. Quran je. Saya hantar tu tuition bahasa Inggeris tu 100 je. Oh, boy tuan-tuan. Kalau Inggeris tu 100 okey je. Ya, contohlah. Tapi bukan saya kata tak boleh hantar tuition bahasa Inggeris, boleh kan. Belajar bahasa Inggeris pun tak ada masalah. BM kan, matematik. Ni Quran diutamakan. Ni pusaka Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Hadis, lagi hadis. Orang Melayu ni tuan-tuan, kalau kuliah-kuliah, saya lah duk jumpa di kampung-kampung apa semua. Kita suruh beli kitab hadis, dia tak beli tuan-tuan. Saya kata saya nak buat kuliah hadis arba'in ni. Kitab hadis arba'in tu tuan-tuan bukan mahal pun. RM3 je. 40 hadis arba'in tu. Kita kata siapa pakcik-pakcik yang nak beli ni, saya tolong belikan. Tak apa ustaz kuliah kami dengar je. Tak nak ada kitab tuan-tuan. Sini tak tahulah. Sini ada tak ustaz ngajar hadis arba'in? Kan? Dia tak tahulah tuan-tuan. Dia tak rasa bila ada kitab yang tulis hadis Nabi tu, dia tak rasa satu kemuliaan yang hebat. Patutnya Allahu Akbar, jaga betul-betul kan. Hadis Nabi ni kan. Allah boleh sebut satu hadis Nabi, Allahu Akbar, seronoknya. Kita budaya hafal hadis ni kurang di Malaysia tuan-tuan. Kalau di India jual kacang tu pun hafal hadis. Tu yang jual-jual tu kan kadang-kadang hafal ratus ribu. Dulu tempat saya ada satu tok guru, nama Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Meninggal dah tuan-tuan. Dia ni Quran hafal, hadis hafal. Payah nak cari dah ulama macam dia kan. Allahu Akbar. Hadis dia duduk mulang pagi-pagi, dia duduk dekat masjid tu, dia baca sanad an Allahu Akbar. Kita tuan-tuan hadis satu pun tersalah baris, tertukar-tukar. Macam mana kata sayang kat Nabi? Lepas ni tuan-tuan kena buat satu tindakan baru, iaitu kurang-kurang beli buku hadis. Mana-mana ustaz yang mengajar hadis arba'in kat sini tuan-tuan jangan lenggang kangkung. Beli kitab hadis ustaz baca hadis nombor berapa? Kami nak mengaji. Kan? Saya mengajar kitab hadis, saya mengajar kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ada banyak tempat hadis arba'in. Kalau saya buat online ni, saya buat hadis 40 hadis arba'in. Ambillah banyak hadis arba'in tu saya buat kan. Alhamdulillah hari tu masa PKP ni 40 hadis Imam Nawawi tu habis. Tapi tak sempat habis 40 hadis pewaris neraka tu, tak sempat habis kan. Lepas tu masjid dah panggil. Jadi tak sempatlah nak buat online. Saya kata saya punya keazaman, saya nak habiskan 40 ni kan dalam kuliah online. Lepas maghrib tu saya buka Facebook saya, siapa nak ngaji. Tu pun tak ramai juga. Tapi tak apalah, kita bukan kita tak glamour sangat kan. Makcik-makcik kata siapa ustaz mana? Tak zalim, tak kenal pun. Ada juga makcik-makcik ni dia kira terkenal baru dia nak mengaji. Hadis Nabi tu yang pentingnya, ustaznya tak penting sangat kan. Saya nak baca je kan. Saya bacakan hadis Nabi. Kalau urai tu ustaz-ustaz mana boleh urai hadis Nabi ni kan. Yang tu kepentingan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi SAY kan tuan-tuan. Saya. Kemudian akhlak, perangai tiru macam akhlak Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, balik rumah tanya bini, ayang. Tuan-tuan panggil ayang ke mak hang? Panggil ayang lah kan, ayang. Ya, kalau orang Jawa dia panggil mak mak orang Jawa baguslah tuan-tuan. Dia bagi markah kepada bini dia, mak mak kan. Bini pun respon dia baik, bapa tetap dua orang tuan-tuan, plus. Tu sebab tu orang Jawa jangan gaduh. Allah, dua-dua Ibu-ibu panggil mak ke bapa kan. Dua-dua bagus ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapa apa mak mak cuba mak nilai bapa ni kan. Nilai apa? Berapa persen mirip-mirip akhlak perangai ikut Nabi ke tidak? Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah tanya tak kat bini? Bini tengok atas bawah, abang saya nak cakap pun salah, tak cakap pun salah kan. Allahu Akbar. Abang nak dengar sungguh ke ni? Sungguh. Saya nilai abang ni lebih kepada labu-labi daripada Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi tuan-tuan, orang pernah tanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Nabi bagaimana? Orang tanya Sayyidatuna Aisyah.
Maka Sayyidatuna Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Quran ni ada salah tak tuan-tuan? Quran tak ada salah. Quran ni grade terbaik kan. Itulah akhlak Nabi. Kalau tanya bini tuan-tuan, Pak Long tu akhlak dia macam mana maklum? Macam Quran ke? Astro macam-macam dah. Itulah. Kalau dekat masjid surau, Allahu Akbar, pakai jubah putih, jalan selu-selu dekat masjid. Rupa orang kisah Assalamualaikum. Lembutnya tuan-tuan. Itu akhlak dekat masjid. Assalamualaikum. Kan, Allahu Akbar. Lembutnya Pak Long dekat masjid. Kat masjid ustaz depan Pak Imam, pijak semut tak mati. Kalau balik rumah pijak gajah pun mampus katanya. Kan. Dah mulalah kasarnya. Dah mula cakap kotornya. Dah mula marah-marahnya. Sungguh tuan-tuan. Ada setengah orang lagi teruk kat masjid dengan rumah sama je lebih kurang. Samsingnya kan. Dia langgar kan. Kadang-kadang hari Jumaat kesian orang jaga pintu pagar tuan-tuan. Sian kawan tu ikut SOP Jaiz. Bukan saja-saja kan. Dia marahnya. Allahu Akbar. Siapalah yang selalu kena marah kan. Kadang-kadang dia marah nazir, dia marah. Itu tu tuan-tuan. Apalah punya nazir? Setan. Setan dia kata. Astagfirullah. Orang nak sembahyang Jumaat je. Dia datang sembahyang Jumaat, dia marah nazir. Nazir kata, kami ni ikut Jaiz 350 doa lah. InsyaAllah minggu depan mungkin kita akan bertambahkan tuan-tuan. Boleh penjarakan dah macam Mekah apa semua. InsyaAllah lah kan balik pulih seperti sedia kala. Jangan marah. Dah tak boleh balik je lah kan. Tak boleh. Tak apalah, sabar cobaan. Balik lah tuan-tuan. Bini tanya tak solat Jumaat. Kau jangan tanya. Pula tuan-tuan. Bini kena marah pula kan. Cuba. Entah nak buat macam mana yang abang yang ke-351. Kan. Allahu Akbar. Cobaan. Jangan marah-marah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada orang dekat masjid pun marah. Dekat masjid pun mengumpat. Kadang-kadang ada makcik-makcik tunggu ustaz datang. Ngaji ni, kuliah dekat masjid ni. Ada meeting peserta pengumpat setaman. Meeting tergempar. Allahu Akbar kan. Itu baru balik ilmu tu. Allahu Akbar kan. Siapa yang ceramah tadi tu? Ustaz mana? Ustaz Ghazali Umar. Geram aku macam nak tarik telinga dia. Kata kat orang macam-macam. Kan. Itu dekat masjid. Astagfirullahalazim. Ibu-ibu, balik cerita tadi. Nabi ni, akhlak Nabi, Allahu Akbar, excellent. Quran. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab berjanji itu, dia cerita Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Dan adalah Nabi itu sangat pemalu, Nabi sangat merendah diri, Itu contoh akhlak Nabi. Pemalu. Nabi ni malu mengalahkan anak dara. Kita ya Allah tak malu. Muka tak malu kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang makcik-makcik Allahu Akbar keluar rumah tu rambut merebang-rebang, pakai baju kelawar relax saja kan. Orang jual ikan, Allahu Akbar, pergi beli ikan. Makcik-makcik ni contoh, bukan makcik sini, makcik kat kampung-kampung lah kan. Pakcik-pakcik ni kadang-kadang seluar pendek jogging ada. Astagfirullahalazim. Anak-anak muda saya kira lah tak malunya. Tua orang azan, dia duduk relax tengok kan. Tak malunya tuan-tuan. Allahu Akbar. Tawaduk ada. Apa makna tawaduk? Merendah diri. Nabi orang paling excellent, paling dekat dengan Allah, tapi Nabi orang paling tawaduk. Kita ni tuan-tuan baru jadi ustaz je dah belagak dah. Kadang-kadang bukan ustaz pun baru jadi makmum dah belagak dah tuan-tuan. Amboi tuan-tuan. Saya ni 5 waktu tak pernah tinggal tau. Ingat air siapa sebarang. Amboi tuan-tuan. Kadang-kadang baru jadi makmum je tuan-tuan kan. Itu pun kejap ada, kejap tak ada pun dah belagak. Pandai sikit belagak, pangkat sikit belagak, kaya sikit belagak kita. Astagfirullahalazim. Sebab tu kita balik cerita Nabi tadi, akhlak Nabi. Nabi paling penyayang, Nabi paling lembut, Nabi paling apa? Cerita yang manusia yang terbaik dalam dunia inilah wataknya Nabi SAW. Lepas tu kita balik tirulah. Kita jadi penyayang sikit, penyabar sikit kan. Ibu-ibu balik bincang dengan suami abang sempena Maulid Nabi tahun ni. Abang ambil satu sudahlah sifat Nabi tahun ni. Apa dia? Sabar.
Abang ni sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Asal nak marah abang lah tu. Kan? Sikit-sikit. Baca kopi lah. Baling kopi. Marah-marah. Nabi pernah ke marah isteri dia tuan-tuan? Dalam bab kopi lah. Kopi. Nabi tak minum kopi kan. Baru ni ada orang. Orang jual kopi ni pun satu hal. Dia kata ni kopi minuman favorit Nabi. Saya kata mengarut. Nabi bukan minum kopi pun. Nak jual kopi kata makanan sunnah, mengarut sungguh. Pokok kaki berniaga ni tuan-tuan. Hadis palsu zaman dulu timbul kerana pok niaga ni lah. Hadis palsu. Ada orang jual cincin, jual batu cincin. Dia ni nak jual batu cincin, maka tuan-tuan dia cari satu hadis yang boleh dimanipulitkan. Ada satu hadis Nabi bila sampai dekat Mina, ya Nabi tuan-tuan, bila sampai dekat Mina, Nabi pesan dekat sahabat, takhayyamu bil aqiq. Kamu sampai sekejap lagi kat depan tu nama aqiq tu, kamu buka kemah ya. Takhayyamu makna pasal lah kemah dia aqiq. Boleh kat gen jual batu cincin, dia buang ya, dia bubuh tak. Takhattamu bil aqiq. Pakailah cincin batu aqiq. Oh, takhattamu tuan-tuan. Lakulah cincin batu aqiq tu. Allahu akbar. Itu hadis palsu tuan-tuan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sampai mana kita tadi? Akhlak. Sabar tuan-tuan kan. Hilmun, lemah lembut. Lagi akhlak Nabi, pemurahnya Nabi. Sahabat Nabi katakan dan Nabi SAW jawada. Nabi ni sangat pemurah. Tuan-tuan tahu Nabi dekat nak wafat. Dalam rumah Nabi ni ada duit. Masa tu lebih kurang ada riwayat kata 4 dinar. Ada kata 7 dinar kan, ada orang buat lagu 7 dinar terakhir tu kan. Tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan tengah-tengah duk sakaratul maut, Nabi tengok ada orang miskin lalu. Nabi pesan dekat isteri dia, ambil duit ni pergi sedekah kepada rakyat yang miskin kat luar. Tuan-tuan, kalau semualah pemimpin macam tu tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan. Nabi nak wafat dah. Kita tuan-tuan, mana boleh nanti bini aku jadi janda miskin, mana boleh kan. Tapi kita Nabi pesan, jangan sedekah berhabis. Nabi kata kamu 1/3 cukup kan. 2/3 lagi bagi jadi pusaka. Lebih baik kamu tinggalkan. Nabi tak macam kita kan. Nabi tak macam kita. Nabi ambil duit tu suruh isterinya bagi kat orang miskin. Punyalah tuan-tuan, Nabi tu jawad. Jawad ni makna apa? Sangat pemurah. Kita tak boleh macam tu pun. Jangan jadi haji bakhil berkedekut pun sudahlah tuan-tuan. Ini asal derma RM1. Tuan-tuan, setiap hari Jumaat teringat yang RM1 tu buatan poket atas ni. Tuan-tuan, lepas tu komplain nak ekor, nak apa, nak apa semua. Derma tetap RM1 tuan-tuan kan. Ekor pasal lama komplain. Tapi cerita orang masjid lain, masjid ni tak. Saya minta maaf, orang sini kata mandai lah ustaz. Kami mana derma RM1 ni ustaz. Lama dah, kami 100 je. Oh kan. Saya tengok tuan-tuan pun saya tahu derma banyak tuan-tuan kan. Ni cerita orang kampung kan. Komplain. Mesyuarat bila nak pasang aircon Nazi? Derma banyak pakcik. Tiap-tiap minggu. Banyak mana RM1? Allahu akbar tuan-tuan. Nabi pemurah tuan-tuan. Kita nak belajar akhlak Nabi SAW. SAYA. N apa dia tuan-tuan? N ni nahi munkar amar ma'ruf. Orang sayang dekat Nabi, dia kena cegah kemungkaran supaya keluarga dia tak buat benda yang Nabi larang. Nahi munkar. Sebab tu sifat umat Nabi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah kata hendaklah kamu wujudkan di kalangan kamu satu kelompok yang kerja dia ajak kepada kebaikan. Ni orang sayang kat Nabi. Nabi dah wafat. Siapa nak teruskan kerja Nabi ajak orang pada Islam ni? Kita lah. Allah kata kamu kena wujudkan di kalangan kamu ni kelompok yang ajak orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat benda kebaikan dan suruh cegah kemungkaran. Kita lah tuan-tuan.
Kalau sayang kat Nabi, bila Nabi dah wafat, tugas Nabi itu kita tolong pakat buat. Kita kadang-kadang tuan-tuan nak ajak orang datang masjid pun susah. Ada grup. Kita ada grup kan tuan-tuan, nak post ceramah agama dalam grup pun tak nak. Post gambar kita makan roti canai, kita post. Post ikan kita dapat, kita post. Kan? Sungguh tuan-tuan, kita tak guna grup adik-beradik ni untuk hantar hadis kat situ. Kita hantar tazkirah dekat situ. Pandai-pandailah kita nak hantar tazkirah macam mana. Sekarang ni zaman ustaz-ustaz canggih ni. Oh, ustaz-ustaz berhebat sekarang dia buat TikTok dalam bentuk dakwah. Saya tak pandai tuan-tuan, saya puji kawan-kawan. Saya tengok kawan-kawan tu TikTok tapi cerita kebaikan kan. Itu kena buat. Tak kisahlah tuan-tuan Instagram ke TikTok ke. Saya pun tak, teknologi tak hebat sangat ni tuan-tuan kan. Ada kawan-kawan yang pandai, silakan. Ini anak-anak muda ni. Oh, anak-anak muda dia canggih kan. Kita anak-anak tua ni boleh wasiat pun okey dah tu kan. Anak-anak tua tak sama dengan anak-anak muda. Gunakan semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak kepada kebaikan. Tuan-tuan, sahabat Nabi, mereka beramal dengan pesan Nabi. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, kawan sebelah rumah dia kafir, dia pergi rumah tu ajak masuk Islam. Kawan sebelah ni nak buat mungkar, maksiat, dia pergi rumah tu dia cegah kemungkaran. Itu tanda sayang kepada Nabi. Kadang-kadang kita tuan-tuan dalam rumah kita pun ada mungkar. Bini tak tutup aurat, suami tak berani nak tegur. Suami tikam ekor, bini tak berani nak tegur. Anak keluar rumah bajunya seksi and seksi. Allahu Akbar kan. Keluar pagi-pagi ni gimana? Berzomba-zombi. Allahu Akbar tuan-tuan, anak-anak dia. Mak tak berani tegur ustaz. Itulah intan payung ustaz. Nak tegur takut dia lari rumah. Pergi dating dengan gila friend and boyfriend, bapak tak berani tegur. Tuan-tuan, mana ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? SAYANG. G tuan-tuan apa dia? Gigih, gagah. Gigih apa? Mempelajari ajaran Nabi, mengajar ajaran Nabi, menyampaikan ajaran Nabi. Tuan-tuan, kalau sahabat Nabi tak gigih, tak sampai Islam tempat kita. Tuan-tuan ingat siapa yang sampaikan Islam tempat kita ni? Sejarah, tuan-tuan baca sejarah. Dulu apa nama tuan-tuan? Maulana yang datang ke Melaka jumpa Parameswara. Nama dia apa tuan-tuan? Kalau tak silap saya Abdullah kan. Yang datang jumpa Parameswara. Parameswara tu Jawa tuan-tuan. Dia daripada Sriwijaya. Cakap Jawa. Bayangkan Maulana tu datang daripada Hadramut, Yaman. Macam mana dia orang speaking ya tuan-tuan? Allahu Akbar. Naik kapal daripada Yaman sampai ke Melaka dengan tujuan ajak Raja Melaka masuk Islam. Allahu Akbar tuan-tuan, gigihnya mereka. Masuk dalam istana bawa hadiah, speaking dengan Parameswara. Oh, macam mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bayangkan. Saya pernah pergi tengok batu bersurat dekat Kuala Terengganu. Kuala Berang. Orang Kuala Berang kalau speaking tuan-tuan, saya tak apa faham. Kuala Berang lah. Oh, gitu tak. Saya pun nak kena dengar betul-betul. Bayangkan Kuala Berang itu menjadi tapak penyebaran Islam dulu oleh Maulana yang datang daripada Arab ni. Mereka singgah situ dan Islamkan Terengganu, Kelantan. Bayangkan tuan-tuan, dahsyatnya, gigihnya mereka tinggalkan kampung halaman, belajar dan mengajar. Allahu Akbar. Sahabat Nabi tinggalkan keluarga, berkelana. Imam Syafi'i rahimahullah. Kita mazhab Syafi'i, sini ada mazhab lain ke tuan-tuan? Imam Syafi'i lah, kalau tanya orang kampung, saya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i daripada kecil tinggalkan mak dia pergi berkelana belajar. Lahir dekat Palestin kan tuan-tuan. Belajar. Umur dia dalam 14 tahun tu belajar dengan Imam Malik. Lepas tu berkelana, dia berkelana daripada Palestin sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, sampai ke Iraq dan terakhirnya sampai dia meninggal di Mesir. Dahsyatnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kisah Imam Syafi'i, malu kita tuan-tuan. Kita nak berkelana kejap daripada rumah datang mengaji kat sini pun tak sanggup. Lepas tu saya datang tempat tuan-tuan ni, saya tak rasa apa tuan-tuan. Dibanding Imam Syafi'i pergi ke Iraq ceramah, ya Allah dahsyat. Kuala Selangor sampai sini lebih kurang dalam 80 km.
Ada kot no? 80 ada kot. Kalau Selangor sampai USJ ni lebih kurang lah kan, ke 70 ke 80 km aja tuan-tuan. Imam Syafi'i berkelana daripada Baitul Maqdis tu tuan-tuan, dia pergi sampai ke Madinah, pergi sampai ke Mekah, pergi ke Yaman. Allahu Akbar. Dan akhirnya meninggal. Tahu-tahu Imam Syafi'i meninggal sakit apa? Imam Syafi'i kena buasir. Sebab dia banyak mengajar tuan-tuan, dia banyak berceramah ni, akhirnya tuan-tuan dia kena buasir. Salah satu penyakit kena pendakwah ni, penceramah ni banyak kena buasir tuan-tuan. Dia keluar darah bila buang air kan. Saya pun kena hati-hati tuan-tuan. Saya pernah kena tuan-tuan, pernah kena tuan-tuan. Allahu Akbar, salah makan daging apa semua, tiba-tiba badan jadi lesu letih tuan-tuan bila kena air apa kita keluar darah ni tuan-tuan, jangan main, badan lesu. Allahu Akbar, kena hati-hati. Bila berceramah banyak, rehat tak cukup kan, panas badan, air kurang, tuan-tuan kena. Imam Syafi'i meninggal. Dia katakan Imam Syafi'i masa dia ceramah, dia duduk atas besen yang diletakkan kayu. Tuan-tuan, lapik dia bukan macam ni. Imam Syafi'i duduk atas satu besen ni, jubah dia besar gitu, dia duduk situ dan darah meleleh. Dahsyatnya tuan-tuan, gigihnya menyampaikan ilmu sampai ke akhir hayat dia. Allahu Akbar tuan-tuan, dahsyat ulama-ulama. Kita gigih tak tuan-tuan? Nak ajak anak datang masjid pun tak sanggup. Nak ajak jiran pun tak sanggup. Kita ni, Allahu Akbar. Saya ucap tahniah lah kepada AJK Masjid yang bertukar lumus untuk membangunkan masjid, memakmurkan masjid, buat program. Teruskan tuan-tuan, gigih usaha anda, insya-Allah diberkati oleh Allah. Buat tuan-tuan. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, kenal Nabi. Tak kenal maka tak cinta. Kenal, tuan-tuan kenal tak Nabi? Kenal lah juga. Ada baru ni orang buat program, anak Nabi ada berapa? Tuan-tuan, nasib baik tuan-tuan, anak-anak kita mengaji pasti dia hafal. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Atuk tak mengaji pasti, atuk tak boleh jawab tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan kan. Isteri Nabi nama apa? Yang pertama, ada orang jawab Asiah kot. Astagfirullahaladzim. Dia main hentam je tuan-tuan. Ada? Tak boleh jawab sebab tak kenal. Tak rasa nak ambil tahu kan. Yang penting Nabi ustaz, kita beriman dengan Nabi cukup kan. Kenal. Sebab tanda kita sayang kena kenal tuan-tuan. Lepas tu kitab berjanji tu dia buat tu cerita Nabi susul-susul, tapi sebab bahasa Arab nak buat macam mana kita tak faham kan. Wa ba'du fa'aqul. Dan lepas tu aku nak bagi tahu, kata pengarang kitab, siapa dia Muhammad ni, Muhammad bin apa bin apa bin apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir tuan-tuan, ulama pewaris Nabi didekati dan diambil ilmu daripada mereka. Tuan-tuan, Nabi dah wafat. Apa Nabi pesan kat kita? Antara pesanan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kita dah tak boleh jumpa Nabi dah tuan-tuan. Nabi dah wafat dah. Habis kita nak tahu Islam ni daripada mana? Alim ulama lah. Maka sebab tu kalau betul sayang Nabi, sayangilah pewaris-pewaris Nabi. Ya, kenal alim ulama, pergi mengaji dengan mereka. Ni tak tuan-tuan, tok-tok guru kita tak kenal. Malah ada setengah orang, dahsyatnya di akhir zaman, tok-tok guru ni pun dia olok-olok. Dia main-main, dia hina, dia kutuk dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Padahal ulama, tuan-tuan, alim ulama yang berkhidmat, berbakti kepada masyarakat, menyampaikan ajaran Nabi dengan susah payah, dengan apa, tulus ikhlas ini. Yang ni tuan-tuan, sebab itu lagi kita sayang dekat Nabi, lagi banyak kita ngaji. Itu tanda sayang kan. Orang perempuan saya pujilah, orang perempuan kalau kuliah duha, Allahu Akbar, ramai kan. Bagus ya, makcik-makcik, kakak-kakak, rajin ngaji. Itu tanda sayang. Ustaz ni ngajar fiqh, makcik nak mengaji. Ustaz ni ngajar tasawuf, makcik nak mengaji. Ustaz ni ngajar apa lagi? Nak mengaji. Sebab ulama, nak berdamping dengan alim ulama. InsyaAllah bila kita duduk dengan tok guru alim ulama ni, mereka baca hadis, ingatkan kita kepada ajaran Nabi. Mereka bimbing kita untuk mendekatkan diri dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dia tuan-tuan, cukup sekadar tu yang saya nak sampaikan pada pagi ni.
mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita kongsi bersama-sama. Minta maaf kalau tersasul, kalau tersalah, tersasar daripada apa yang tuan-tuan harapkan, minta maaf lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampai ni ada pahala untuk saya, ada ilmu untuk tuan-tuan, ada amal untuk kita bersama-sama, ada bekalan untuk kita bawa bertemu dengan baginda Nabi nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan Nabi kenal kita. Apa tanda kita umat Nabi? Kita selalu selawat kepada Nabi. Apa tanda kita umat Nabi? Kita amalkan sunnah Nabi. Apa tanda kita umat Nabi? Kita selalu usaha untuk buat apa yang Nabi suruh dan tinggal apa yang Nabi larang, ya, sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itulah bekalan kita bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.